Kita share hadis. Okey. Besarkan sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita sekali lagi pada pagi ini, berikan taufik pada kita. Kita terus pergi pada hadis kita. Hadis kita panjang, kita dah beberapa kali dah kita baca, dan sambungan daripada hadis Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu ini, ketika mana Nabi SAW pulang daripada perang Tabuk, yang mana kita tahu Sayyidina Ka'ab bin Malik dan juga dua orang sahabat yang bernama Murarah ibn Rabi' al-Amri dan juga Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Ini kedua-dua yang tak dapat pergi perang ataupun tak pergi perang bersama dengan Nabi SAW, dan tidak ada alasan jumpa Nabi, dan secara jujur saja bagi tahu bahawasanya mereka tidak ada alasan tak pergi perang. Yang lain-lain banyak bagi alasan, kan? Walaupun alasan yang direka-reka dan sebagainya. Tapi Sayyidina Ka'ab bin Malik, Murarah ibn Rabi' dan juga Hilal ibn Umayyah ni, tiga orang ni, mereka bagi tahu secara terang, mereka jujur dengan Nabi SAW, mereka tidak ada alasan. Okey, jadi kita sambung kepada sambungan hadis ini di sanad muttasilin an Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qala Ka'ab bin Malik فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. Maka Nabi SAW, kita terus pergi pada tu, maknanya fadzakaruli rajulaini salihaini, kita dah baca hari itu. Dia orang bagi tahu, kata ada dua orang lagi yang memang tak pergi perang tu, iaitu Sayyidina Murarah dan Hilal, orang yang ikut perang Badar dan sebagainya. Lalu aku pun berjalan bila mereka disebutkan kepada aku. Lalu wanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW melarang an kalamina, daripada berkata-kata kepada kami. Kepada kami ni, kami yang tiga orang, ayyuhas salasa, kami yang bertiga, min baini man takhallafa anhu, di kalangan mereka yang tertinggal daripada baginda, maksudnya yang tak pergi perang dengan baginda. Jadi Nabi dah tak bagi bercakap. Allah, kan? Nabi yang tak bagi bercakap pada beliau dan juga dua orang sahabat beliau. Macam kita kata apa, macam kita kata kena boikot lah. Qal fajtanabana an-nasu au qal taghayyaru lana, dan orang ramai menjauhi kami ataupun berubah pada kami. Jadi boikot kami lah, terus tak menjauhi kami. Hatta tanakkarat li fi nafsi al-ardu, sampailah aku rasa bumi pun tak kenal aku lagi dah. Tanakkarat li, tidak mengenali untuk aku, fi nafsi, pada jiwa aku, al-ardu, bumi. Maknanya sampai rasa macam bumi pun aku dah tak kenal lah, yang mana satulah bumi ni. Ataupun bolehlah kita katakan maknanya rasa asing sangat. Itu maksud dia lah. Kan, rasa macam ya Allah, ini sebenarnya aku ni sekarang dah kat mana dah ni. Padahal beliau memang orang Madinah, kan? Tapi dah rasa asing sangat-sangat, dah rasa macam dah tak ada, ini bukan tempat yang biasa aku duduk dah. Sampai gitu sekali. Okey. Kemudiannya fama hiya bil ardi allati a'rif. Itulah
itu bukanlah bumi yang aku kenal. Kan? Bumi yang aku tahu. Maksudnya Madinah dah jadi lain dah. Ini bukan tempat yang aku kenal sebelum daripada ni. Falabithna ala dhalika 50 lailatan. Dan demikianlah berlalu, maka berlalulah begitu pada kami 50 malam. Maknanya selama 50 malam, 50 hari. 50 malam jadi begitu. Orang tak berbual, orang tak bercakap dengan dia, orang jauh daripada dia sampai dia rasa macam dah bumi ni jadi bumi yang asing. Orang kita, cuba bayangkan kan, kita orang tak bercakap dengan kita 2-3 hari pun kita dah tak tahan dah sebenarnya. Kan? Bukan kata tu, kita kata apa, kena keluar daripada WhatsApp group. Kita panggil kena kick daripada WhatsApp group pun dah meroyan dah orang kata kan. Jadi ini kan pula memang kena boikot bukan dengan calang-calang orang, dengan Nabi SAW dan para sahabat. Tapi 2 orang sahabat yang kena boikot sekali itu, yang Sayyidina Murarah dan juga Hilal. Mereka fa'amma sahibaya, 2 orang sahabat aku itu, fastakana, dia duduk kat rumah, wa qa'ada fi buyutihima, kan, duduk tenang kat rumah, ya berkian, menangis. Maknanya siang malam menangis kat rumah 2 orang tu. Wa amma ana fakuntu ashabbal qaum wa ajladahum. Adapun aku ni yang antara yang paling muda lah, ashabba kan. Aku ni paling muda antara tiga-tiga tu. Aku ni tak maulah duduk menangis je kat rumah. Macam tu lah lebih kurangnya. Dan yang paling gagah lah, wa ajladahum. Antara tiga-tiga ni akulah yang paling hebat sekali. Fakuntu akhruju fa ashhadu salata ma'al muslimin. Jadi aku ni keluar. Dia tak duduklah kat rumah menangis je. Aku keluar. Aku solat dengan orang Islam lain. Dan wa atufu fil aswaq. Dan aku pula pergi ke pasar-pasar. Tapi apa jadi? Wala yukallimuni ahadun. Tidak bercakap dengan aku walau satu orang pun. Seorang pun tak bercakap dengan aku. Ni kadang-kadang kalau kita fikir jadi lagi dahsyat daripada yang menangis di kat rumah. Sebab yang ni lagi dia nampak betul-betul kan. Dia keluar. Dia jalan kat pasar. Dia pergi semayang. Tak ada orang bercakap dengan dia. Ya Allah. Pergi semayang pun tak ada orang cakap dengan dia. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi. Ni pun dahsyat. Aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas solat kan. Lalu aku pun bagi salam ke atas baginda. Wa huwa fi majlisihi ba'da solah. Dia baginda sedang duduk di tempat baginda selepas solat. Fa aqulu fi nafsi. Aku bercakap, aku bertanya pada jiwa aku, maknanya dalam hati akulah aku bertanya-tanya. Hal harraka syafatayhi bi raddis salam am la? Adakah baginda menggerakkan bibir baginda untuk menjawab salam ataupun tidak? Sampai gitu sekali, maknanya tak dengar pun jawapan salam daripada Nabi. Tak dengar jawab salam Nabi itu pun tak dengar. Sampai tertanya-tanya, Nabi jawab ke tidak salam aku? Sebab Nabi jawab tak mesti dengar. Mungkin juga dekat lidah, dekat bibir je bergerak. Cuma dia macam tak perasan. Ya Allah, Nabi ni gerakkan bibir ke tak jawab salam aku? Summa usalli qariban minhu. Lalu aku pun solat dekat dengan baginda. Wa usariquhun nazar. Aku pun curi-curi pandang pada baginda. Tengok baginda. Fa iza aqbaltu ala salati nazara ilayya. Apabila aku mulakan solat, baginda pandang pada aku. Wa idzal tafattu nahwahu a'rada anni. Apabila aku berpaling, pusing, toleh ke arah baginda, baginda pula berpaling daripada aku. Allah. Dia macam mana? Nabi pandang juga, dia bukan tak pandang tau. Jadi sahabat yang hebat ya. Bukannya sahabat yang jahat. Misalnya Ka'ab bin Malik ni. Jadi Nabi pandang dia. Tapi bila dia pandang pada Nabi, Nabi paling muka balik. Allah. Tak nak tengok. Hatta idza tala dhalika alayya min jafwatil muslimin. Sampailah aku rasa lama sangat orang Islam menjauhkan daripada aku. Jafwah ni ataupun benci ataupun jauh daripada aku. Masyaitu hatta tasawwartu
aku berjalan sampailah aku sampai dekat pagar jidar haiti Abi Qatadah. Sampai dekat dekat keliling rumah ataupun dinding rumah Abi Qatadah. Wa huwa ibnu ammi. Dia adalah anak pakcik aku ataupun sepupu akulah. Dan Abi Qatadah ni sepupu beliau. Wa ahabbun nasi ilayya. Dia adalah orang yang paling aku sayang. Sepupu aku dan orang yang paling aku sayang. Fasallamtu alaihi. Aku pun bagi salam pada dia. Fa wallahi ma radda alayya salam. Tapi dia tak jawab pun salam aku. Demi Allah, dia tak menjawab salam aku. Faqultu lahu ya Aba Qatadah. Maka aku bercakap kepadanya, wahai Abu Qatadah, anshuruka billahi hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Aku minta pada engkau dengan Allah. Aku minta engkau jawablah demi Allah. Adakah engkau tahu bahawasanya aku mencintai Allah dan Rasul? Ya, maknanya kau tak tahu ke? Macam itulah kalau kita. Demi Allah, kau tak tahu ke yang aku ni memang mencintai Allah dan Rasul? Maknanya aku ni bukan orang munafik. Kan? Bukannya macam yang disangkakan oleh sebagian orang. Aku memang orang yang betul-betul mencintai Allah dan Rasul. Dia sebab dia memang kenal kan sepupu dia kan. Dan sepupu yang memang baik dengan dia. Maka apa jawapannya? Fasakat. Dia diam je. Diam. Abu Qatadah diam. Fa'udtu fanashatuhu. Aku pun ulang balik. Aku tanya lagi pertanyaan tu. Faqal Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu jawab Abu Qatadah, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allah. Jawapannya sangatlah menyedihkan. Fafadat ainai. Maka penuhlah air mataku. Mengalirlah air mataku. Watawallaitu. Dan aku pun berlalu pergi. Hatta tasawwartul jidar. Sampailah aku mengelilingi dinding rumahnya. Fabaina ana amshi fi suqil Madinah. Ini senang ceritanya yang tadi tu selesailah. Hanya dia dah pergi jumpa Nabi, dia bagi salam pada Nabi SAW. Dia tak nampak bibir Nabi SAW bergerak. Dia bagi salam, bercakap dengan sepupu yang dia paling sayang, Abu Qatadah. Abu Qatadah pun kata Allah Rasul lebih tahu. Kan? Jadi memang sedih sangat-sangat dia. Tapi lepas tu dia kata, waktu aku berjalan dekat tengah-tengah Madinah, fi suqil Madinah, fa baina ana amshi fi suqil Madinah, idza nabati min nabti ahli Syam mimman qadima bi ta'am yabi'uhu bil Madinah yaqul man yadullu ala Ka'b bin Malik. Dia kata tiba-tiba ada satu orang petani daripada Syam yang datang dengan makanan untuk dijual di Madinah, berkata, tolong siapa boleh tunjuk aku dekat mana Ka'b bin Malik. Ka'b bin Malik kat mana? Dengan Ka'b bin Malik, siapa boleh tunjuk aku Ka'b bin Malik ni mana? Mana satu Ka'b bin Malik? Okey. Lalu fatafaqan nasu yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani. Jadi orang pun tunjuk pada aku. Lalu dia pun datanglah pada aku. Hatta ja'ani. Dia datang pada aku. Fadafa'a ilayya kitaban min Maliki Ghassan. Lalu dia pun menunjukkan kepada aku satu keping surat ataupun dibagi kepada aku satu surat. Kitaban kat situ tu surat lah kita terjemah bukanlah buku itu surat daripada Raja Ghassan. Wa kuntu katiban, dan aku ni pula orang yang boleh membaca. Sebab kita tahu kan pada zaman Nabi SAW memang kita kata biasa saja orang yang ada yang boleh baca, ada yang tidak boleh baca. Jadi dia kata yang ini maknanya aku memang boleh membaca. Faqara'tuhu fa idza fihi, aku membacanya maka padanya ada amma ba'd fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafak. Telah sampai pada kami bahawasanya kawan kau
Hanya Nabi SAW lah telah membenci engkau, telah apa, menjauhi daripada engkau. Walam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madhi'ah. Dan Allah Ta'ala tidak menjadikan Tuhan dekat tempat yang hina ataupun orang yang madhi'ah ni yang diabaikan, bay'ah, disia-siakan, ataupun di apa, tak dapat hak dan sebagainya. Fal haq bina nuwasik. Dia kata, maka datanglah dengan kami. Joinlah kami. Fal haq maknanya join kami. Join kami, kami akan bagi Tuhan gembira. Begitu dah ceritanya. Dia menawarkan dah. Menawarkan. Dia kata kalau kau nak gembira ataupun kau nak diringankan. Wasik tu maksudnya nukhaffif anka. Kami ringankan pada kau. Maknanya hilanglah beban kau. Jomlah join kami. Ni musuh Islam ambil kesempatan. Faqultu hina qara'tuha, maka aku pun bercakap ketika mana aku membacanya, wa hadhihi aidan minal bala, dia kata. Dan ini pun sebenarnya adalah ujian, hanya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang ujian. Jangan. Ini ujian. Kan bala ni bala. Kata kan. Okey, fatayammamtu biha at-tanura fasajartuha, lalu aku pun pergi ke dapur, lalu aku pun membakarnya. Maknanya tak payah tunggu-tunggulah. Tanur ni yang tempat masak roti tu dipanggil, tempat masak roti. Kalau kita kata macam zaman kita sekarang macam oven gitulah. Tapi oven zaman dululah, itu dipanggil tanur. Kan? Jadi dia kata aku pun bawa benda ni, apa surat tadi tu, pergi kepada oven aku, lalu aku pun bakar dia. Cepat-cepat bakar. Sajar tuha. Sajar tuha maksudnya bakar. Sajar. Dia sajar apa perkataan sigaret, rokok, kan? Ni asal perkataan yang sama lah. Sajar. Kan? Okey. Hatta idza madat 40 minal 50, sampailah ketika mana berlalu 40 daripada 50, maksudnya dah hari yang ke-40 lah daripada 50 hari itu. Wastalbathal wahyu, dan ketika itu datang seorang, ataupun kita kata wahyu dekat sini ni maksudnya satu orang yang utusan lah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah maknanya utusan daripada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia istalbatha maksudnya rasa lambat. Istalbath maksudnya rasa abta, rasa macam ya Allah lambatnya lah, bilalah nak sampai, bilalah nak habis ni, 40 hari dah ni kan, 40 hari dah ni. Kali tiba-tiba utusan Rasulullah SAW datang. Rasa macam nak happy lah utusan Rasulullah datang. Maka faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Rupanya makin dahsyat lagi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan engkau untuk menjauhi isteri engkau. Dengan isteri pun tak boleh duduk dekat. Faqultu utalliquha, aku bertanya, adakah perlu aku menceraikannya? Amadza af'al, ataupun apa patut aku buat? Lalu utusan tu menjawab, la, qal la, bal i'tazilha fala taqrabannaha. Jangan ceraikan, tapi engkau kena jauhkan dia, jangan kau dekati dia. Wa arsala ila sahibayya bimithli zalik. Lalu diutuskan juga dia tu tadi, utusan tadi tu kepada dua orang kawan aku tu, sama-sama kan, macam tu juga yang senasib jugalah, disebutkan begitu. Lalu faqultu limraati alhiqi bi ahlik, aku pun cakap pada isteri aku, kau baliklah pada keluarga kau. Fakuni indahum, kau duduklah dengan mereka hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr, sampai Allah Taala menentukan urusan ini. Subhanallah. Kalau kita tengok kan, kat sini ni Sayyidina Ka'ab bin Malik ni dia memang sedia tau, sampai kalau Rasulullah suruh ceraikan isteri pun dia sanggup. Sampai gitu sekali, walaupun dia dah
kena macam tu sekali lah kita katakan. Dia bukan nak merajuk ke apa, bahkan dia memang setia sangat. Nabi SAW suruh jauhkan daripada isteri, jauh. Dia kata okey, jauh sekarang tak, macam nak cerai ke tak apa. Sanggup buat apa saja demi Nabi SAW. Cumanya isteri kepada Hilal ibn Umayyah, faja'at imra'atu Hilal ibn Umayyah, Rasulullah SAW datang pada Rasulullah SAW. Lalu isteri kepada Hilal ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, inna Hilal ibn Umayyah syaikhun dha'i'un laisa lahu khadim. Wahai Rasulullah, Hilal bin Umayyah tu seorang yang tua, seorang yang sebatang kara, seorang yang dah tak mampulah senang ceritanya. Lepas tu tak ada ni pula, laisa lahu khadim, tak ada pembantu. Macam mana? Fahal takrahu an akhdumahu? Engkau tak boleh ke kalau aku nak berkhidmat pada dia, pada suami aku ni yang dah tua ni, kan, Hilal ibn Umayyah ni, adakah kau benci untuk aku buat begitu? Maka Nabi SAW jawab, la, walakin la yaqrabannak. Tak apa, engkau nak tolong tu tak apa, tapi engkau jangan bagi dia dekat dengan kau. Tak boleh dekat tempat tidur, tak boleh. Faqala innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai'. Dia kata, isteri Hilal kata, Hilal tu pun dah tua dah tak mampu apa lagi dah, kan? Tak mampu apa dah. Wallahi ma zala yabki munzu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadha. Dia tak boleh nak buat apa dah. Dia nangis setiap hari, kan? Daripada hari tersebut sampai pada hari ni, kan, memang menangis saja. Jadi memanglah tak ada nak dekat dengan aku pun. Dia memang menangis saja. Faqala li ba'du ahli, maka berkata pula pada aku sebahagian daripada ahli keluarga aku, law ista'zanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik faqad adina li imra'ati Hilal bin Umayyah an takhdumahu. Dia bagi cadangan. Dia kata, boleh tak kalau engkau pula minta izin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana isteri Hilal minta izin untuk berkhidmat pada beliau. Minta izin pada Nabi SAW untuk berkhidmat pada Hilal bin Umayyah ni. Boleh kot, minta izin kot. Jadi singkau tak payahlah balik rumah keluarga dia. Jadi apa kata Sayyidina Ka'ab? Kata, la asta'zimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak akan minta izin pada Rasulullah SAW. Hanya pasal isteri aku tu. Wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah SAW idza sta'zantahu fa fiha wa ana rajulun syab. Dia kata, kau tahu ke agaknya apa benda yang Rasulullah SAW akan cakap kalau aku minta izin pada baginda, sedangkan sedangkan aku ni masih muda lagi. Bukannya banyak perlukan orang untuk khidmat dan sebagainya. Aku tak tahu, bukan korang tahu. Aku tak tahu, ma yudrini. Aku tak tahu apa benda yang akan disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau aku minta izin, istazantuhu sebenarnya. Aku minta izin pada Rasulullah SAW, sedangkan aku ni masih lagi muda. Aku tak perlu pun pada untuk orang khidmat pada aku macam siapa dia tadi? Sayyidina Hilal tadi kan? Sayyidina Hilal bin Umayyah. Falabithu bidzalika 10 layal. Maka aku pula duduklah macam tu selama 10 malam. 10 malam maknanya waktu tu faqamu lana 50 lailatan. Maka cukuplah sempurna untuk kami 50 malam min hina naha an kalamina. Daripada hari baginda melarang daripada orang bercakap-cakap dengan kami. Begitu sekali ini hebatnya Sayyidina Ka'ab bin Malik ni, walaupun dalam keadaan kena denda, kena hukuman yang sangat dahsyat, tapi beliau tetap menghormati dan mengagungkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dahsyat begitu. Summa sallaitu salatal fajri sabaha 50 lailatan. Okey, kemudiannya aku solat subuh pada subuh malam yang ke-50 tadi itulah 50 lailatan, 50 malam, ala zahri baitin min buyutina, depan rumah daripada keluarga kami. Fa baina ana jalisun ala al-hal allati dzakara Allah taala minna.
ketika mana aku duduk dalam keadaan yang macam tu tadilah kan, faqad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ardu bima rahubat, aku rasa sempit jiwa aku, bumi ni pun rasa sempit kan, walaupun bumi yang lapang jadi kecil. Sami'tu sauta sarikhin, aku mendengar suatu suara yang menjerit. Aufa ala sal'in, dia jerit daripada Bukit Salak. Bukit Salak ni kalau kita tahu, Madinah ni memang dia ada bukit kan, kiri kanan Madinah, salah satunya adalah dipanggil sebagai Bukit Salak. Yaqulu bi'a'la sautihi, dia menjerit dengan kuat-kuat suaranya, ya Ka'ab bin Malikin abshir, wahai Ka'ab bin Malik, gembiralah. Fa kharartu sajida, lalu aku pun terus sujud, terus tunduk sujud. Dengar perkataan tu je, terus dia sujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa araftu annahu qad jaa farajun, aku dah tahulah, maknanya dah dapatlah kebebasan, maknanya selesailah masalah aku. Dengar je ada orang jeritnya tu, aku dah tahu dah, maknanya selesailah ni. Fa'adzana Rasulullah SAW an-nasa bi taubatillahi azza wa jalla alaina hina shalla salatal fajri fadhahaban nasu yubashirunana. Rupanya Nabi SAW bagi tahu kepada manusia, fa'adzana maknanya Nabi SAW mengkhabarkan, mengiklankan kepada manusia, kepada sahabat-sahabat lah, tentang taubat Allah Azza wa Jalla ke atas kami. Maksudnya Allah terima taubat kami ketika mana ataupun selepas baginda solat subuh. Jadi manusia ataupun orang ramai pun menyampaikan berita gembira itu kepada kami. Yubashirunana fadhahaba qibala sahibayya mubashirun. Jadi ada yang pergi kepada dua orang sahabat, yang lagi dua orang tu, untuk memberikan kabar gembira. Warakadha rajulun ilayya farasan, ada pula seorang yang memecut kuda. Farasan wa sa'a sa'in min aslama qibali wa aufa 'alal jabal. Rupanya itulah dia jalan, kemudiannya dia naik atas gunung. Wa kana sautu asra'a minal faras, dan suaranya lebih cepat daripada kudanya. Maknanya dia tak sabar-sabar lah, kita senang ceritanya kan. Dia pecut kuda, dia naik atas gunung tu, dia terus jerit kuat-kuat kan. Dia punya excited, kata Sayyidina Ka'ab bin Malik ni diterima taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, sampai gitu sekali kan. Dia jerit, dia pekik semua, dia secepat-cepatnya. Dia tak ada nak tunggu-tunggu dah. Itulah yang aku dengar tadi tu maknanya kan. Lamma ja'ani allazi sami'tu sautahu yubashiruni naza'tu lahu thawbayya fakasautuhuma iyyahu bi basyaratihi. Kata bila dia sampai je dekat aku bukakan kedua-dua helai baju aku pakaikan dia, sebab dia bagi berita gembira tu kepada aku. Macam seronok sangat kan, sampai dia hadiahkan terus baju yang dia tengah pakai. Baju dia tengah pakai pun dia buka, ambil ni kan. Seronok sangat-sangat. Wallahi ma amliku ghairahuma yauma idzin, sedangkan aku tak ada baju lain selain daripada dua pakaian itu. Dua pakaian tu je lah yang aku ada sebenarnya, tapi dua-dua tu dia buka, dia dah bagi kat orang. Bagi kat orang yang bagi berita gembira tadi tu, apa namanya, Hamzah bin Umar nama dia. Wasta'artu thawbaini, sebenarnya aku terpaksa pinjam dua baju. Fala bistuhuma, aku pun pakai dua baju tu. Wantalaqtu at'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun cepat-cepat nak pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya talaqani nasu faujan. Orang ramai pun datang menyambut aku. Sekumpulan faujan berbondong-bondong kalau kita biasa terjemah kan. Yuhanni'unani, mereka memberi tahniah kepada aku, bitaubah, dengan taubat. Wa yaquluna li, mereka pun mengucapkan kepada aku, litahnika taubatullahi alaika, moga engkau gembiralah dengan taubat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas engkau. Maksudnya Allah Taala terima taubat engkau. Hatta dakhaltul masjidah fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahun nas.
Bila aku masuk ke dalam masjid, Rasulullah SAW sedang duduk, sekeliling baginda ada orang ramai. Faqama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kemudiannya berdirilah Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani. Dia cepatlah, maksudnya cepat-cepat. Dia dah salam aku, dia ucapkan tahniah pada aku, kan? Gembiralah. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairuhu. Tetapi orang di kalangan muhajirin selain daripada dia tak ada yang berdiri. Fakana Ka'bun la yansaha li Talhah. Dan Ka'ab kata dia tak pernah lupa kepada Talhah. Maknanya sebab dengan perkara itulah, maknanya Talhah ni memang sentiasa dia akan ingat, seorang yang sahabat yang sangat-sangat, maknanya dia gembira dengan kegembiraan sahabatnya. Misalnya Talhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat yang mendapat syurga. Jadi sampai situ saja untuk kali ini, insya-Allah, untuk pagi ini. Sebab nanti kita akan baca pula panjang lagi ceritanya bagaimana pula respon Rasulullah SAW sendiri berkaitan dengan taubat yang diterima daripada Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tapi cerita ni yang kita dapat pada hari ini, pengajaran yang paling besar adalah bagaimana mengagungkan Rasulullah SAW, para sahabat walaupun dah dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan yang begitu dahsyat, tetap mengagungkan Rasulullah SAW. Dan keadaan yang begitu dahsyat tu ditambah pula dengan godaan, kegembiraan, kesenangan oleh musuh-musuh Allah, tetap tidak boleh, tidak sedikit pun menyebabkan sahabat ni jadi goyah, kan? Terus je dia tahu ini ujian daripada Allah, terus dia koyakkan. Kalau kita mungkin ada juga perasaan-perasaan macam tu, na'udzubillah, kan? Tapi baginda beliau terus koyak, terus bakar je, kan? Terus bakar je surat macam tu. Dan juga antara pengajaran daripada hadis ni adalah bagaimana para sahabat bergembira dengan taubat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada sahabat-sahabat mereka. Sayyidina Talhah punya contoh, begitu juga sahabat yang menjerit tadi tu, yang bernama Hamzah bin Umar, kan, yang menjerit, yang naik kuda, pencut kuda, panjat gunung, panjat bukit, kan, jerit kuat hati nak bagi tahu tentang kegembiraan, kan, kegembiraan dengan ni. Maknanya dia orang ni selama ni dia orang pulaukan sahabat tu bukan sebab dia orang benci, tapi sebab arahan daripada Nabi SAW. Bukan dia orang benci sahabat tu tadi, tapi sebab Nabi suruh, kan. Jadi itu adalah kita kata bukti kecintaan mereka kepada Nabi SAW, mengatasi hatta walaupun saudara sendiri, macam tadi kan, sepupu sendiri yang paling dia sayang, sepupu yang paling dia kancing pun macam tu juga. Sebab Nabi SAW kata jangan. Dia tak kisahlah saudara ke tidak, kan, tetap bila Nabi yang melarang, maka terus mereka tinggalkan ataupun mereka buat benda Nabi suruh, walaupun mungkin benda tu pun menyedihkan mereka. Bukti benda tu menyedihkan mereka ni dah, bila taubat itu diterima, mereka melompat kegembiraan, semua berkumpul, berbondong-bondong mengucapkan tahniah dan sebagainya. Jadi maknanya benda tu bukan benda yang menyeronokkan mereka yang kena boikot sahabat ni, kan, tetapi sebab itu adalah perintah daripada Nabi SAW, mereka dengar dan mereka taat. Ini antara pengajaran yang cukup besar untuk kita semua. Rasanya cukup setakat tu, insyaAllah, untuk pagi ni. Tengok soalan pun tak ada, kan. Jadi ya. Okay. Jadi syukur setakat itu, insyaAllah. Untuk kali ini aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita sudahi dengan doa lah macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a kulli unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akrim bi ridha minkal 'uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar. Wa salatullahi taghshal mustafa man al haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa'un al ali al kiram asy-syurafa wa ala sahbihi wa sabihi al ghurar.
Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Jazakumullah khairan, Ustaz. Iya. Masya Allah. Cerita yang tak sabar rasanya nak tahu macam mana Rasulullah SAW. Sedih sangat rasa kan dengar macam mana mereka di pulau. Ya Allah. Jazakumullah khairan kesiran. Mudah-mudahan Ustaz diberikan keafiatan dan dipanjangkan umur dalam ketaatan, insya-Allah. Jazakumullah khairan untuk semua yang hadir. Mudah-mudahan kita mendapat seminggu yang penuh barakah daripada pembacaan hadis, insya-Allah. Barakallahu fiikum. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.